Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So hari ni kita akan discuss habiskan soalan 2.3. So esok kita akan masuk chapter 3 and then esok kita akan ada taklimat untuk assignment. Okay, so semua orang kena datang lah. Okay, sebab saya nak bagi taklimat untuk assignment. Alright, so kita tengok question 1 untuk chapter 2.3 ni. So soalan pertama ni tak ada masalah lah. Okay, dia suruh awak state Aufbau principle, Hans rule dengan Pauli exclusion principle. So saya nak tanya lah. Okay, saya nak tanya lah kan, kod-kod awak ada study kan. Okay, saya nak tanya Danish Haikal ada? Danish Haikal? Danish Haikal ada? Bila saya panggil dia semua sejak tak tahu apa. Okay. Haziq Filhan ada? Haziq Filhan? Haziq Filhan ada? Mana semua orang ni? Muhammad Nabil ada? Muhammad Nabil? Nabil ada? Nabil? Klik. Saiful Nizam ada? Korang dengar tak saya punya suara selain ni? Saiful Nizam. Habis kenapa saya panggil tak jawab cik? Marah. Saiful Nizam? Saiful Nizam? Ya saya. Saya tanya awak boleh? Boleh. Okay, state Aufbau principle boleh bagi kat saya jawapan. Apa Aufbau principle yang awak faham? So cepat cari jawapan. Apa Aufbau principle? Apa yang Aufbau principle state? Study tak weekend hari tu? Tak study lagi. Tak study lagi? Astaghfirullahaladzim. In an atom should be filled in increasing energy. Yes, good Syarah Amin. So, Aufbau principle ni dia kata elektron tu kita kena isi ikut increasing energy. Maksudnya daripada lower energy naik sampai higher energy level. Okay, so yang kita belajar hari tu yang Aufbau punya diagram kan, kita kena kita ada Allah. Korang ni tak study ni dah nak UPS pun tak study, macam mana ni? Nak saya marah ke cik? Aku tak boleh marah lah. Puan. Ya? Puan maaf ya, yang tu Aufbau ada apostrophe S tak? Tak ada, Aufbau. Tak ada. Pauli exclusion. Pauli pun tak ada, yang ada cuma Hans rule saja, HUND apostrophe S. Oh, okey, boleh. Saya ada tersilap tulis dekat dalam nota, tak silap saya lah. Saya ada tertulis Paulis. Tapi saya tanya itu dia kata Pauli saja. Apa-apa pun nanti saya akan confirm balik. Okay. So dekat sini kalau awak tengok, Aufbau kata dia akan isi daripada lower energy level kepada higher energy level. Maksud dekat sini, dia akan isi dekat 1S dulu. Okay. Lepas tu 2S, lepas tu 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 4F, 5D, 5F. So dekat sini, kalau awak nampak trend dia dekat sini, kita akan isi dekat 3D dulu. Kita akan isi dekat 4S dulu baru dekat 3D. Okay, sebab 4S dari lagi lower energy level compared to 3D. Okay, so itu Aufbau principle. Next, kita untuk Pauli exclusion principle. So apa maksud Pauli exclusion principle ni? Siapa tahu? Saya tak nak orang yang sama, saya nak orang lain. Dalam kotak tu kena opposite kalau elektron punya arrow. Dalam kotak tu kena opposite. Opposing spinning. Okey, betul. Tapi kalau ayat dia tu macam mana awak punya ayat tu? Maksudnya apa kalau kotak tu dia ada opposite spinning? Betul tu, awak punya fahaman dah betul. Tapi apa dia punya ayat tu maksudnya kalau dia ada opposite spinning? Neutron. The whole of maximum. Same for quantum number.
Yes, siapa jawab tu? Dia maksudnya Pauli exclusion principle kata no two electron in an atom can have the same set of 4 quantum number. Maksudnya dia ada different set NLMS. Okey, walaupun dia punya N, L dengan M dia boleh sama tapi S dia tak akan sama. Okey, sebab apa? Dalam satu kotak tu yang macam kata Haziq, dia ada different spinning kan? So maksudnya dia punya NLMS dia tak akan sama walaupun N dengan NLM dia sama tapi S dia tak akan sama. Okay, so itu maksudnya dia kata two electron in an atom cannot have the same for quantum numbers. Okay, itu untuk Pauli. Kalau untuk Hansrul, siapa tahu Hansrul kata apa? Each orbital is filled singly first. Yes, thank you. Each orbital is filled singly first. Okay, baru dia pairing up, before pairing up. Okay, so itu untuk Hans rule. So ingat tiga-tiga rule. So bila kita nak assign electron punya arrangement dalam atom tu, kita guna these three rules. Okay, tapi yang pertama biasanya kita akan guna Aufbau rule, lepas tu kita akan tengok dekat Pauli, lepas tu dekat Hans rule. Okay, next kita nak tengok soalan B. Okay, soalan 1B. Soalan 1B dia kata arrange the following orbitals in order of increasing energy. Maksudnya daripada energi yang rendah kepada energi yang tinggi. Okey, yang mana yang paling rendah? 1S. 1S. So 1S ni yang paling rendah. So kita labelkan 1S ni yang paling rendah. So dia pertama. Okey, lepas tu 2S. S. And then lepas tu 3S. sure. 2PY. 2P. Okey, sekarang ni 2PY, 2PX kan? So mana satu dulu ke sama je dua-dua tu? Sama. Sama. Yes, very good. So dua-dua ni sama lah. Okey, sorry. Allah. So dua-dua ni sama nombor 3. Okey, lepas 2P pergi? 3S. 3S. So lepas 3S? 3P. Yes, 3P. Kita ada 3PY dengan 3PZ, dua-dua pun sama. Lepas tu? 4S. 4S, very good. So 4S. Lepas 4S? 3D. 3D. X. Okey, 3DYZ dengan 3DXY. Lepas tu? 4P. Yes. Lepas tu pergi 4P and last kali kita pergi 4D. Sebab tak ada 5S kat sini, saya tak bagi. So kita tulis teruslah 4D. Okay, now untuk cara tulis increasing order of energy ni maksudnya daripada sikit ke banyak energi dia. So kita boleh tulis dia dalam bentuk macam ni lah. So 1S is less than, nombor 2, 2S is less than, nombor 3, 2PY and then comma 2PX is less than, okay, lepas 2P nombor 4, 3, Allah, 3S and then lepas tu 3S, 3P, 3PZ, 3PY is less than 4S is less than 3DXY, 3DYZ is less than 4PZ is less than 4DXY. Okay, so kita boleh tulis macam tu lah. Okay, so itu untuk jawapan nombor 1B. Okay, jelas Ini paling basic lah dekat chapter 2.3, awak kena tahu macam mana beza susunan dia punya energy level dia. Okay, and awak kena tahu rules dalam untuk assign electron. Okay, itu untuk question number 1. Kita proceed kepada question number 2. So sekarang klik question number 2. Okay, dia suruh kita write the electronic configuration
for the following atoms. Okay, using SPDF notation. Okay, ataupun kita boleh guna use orbital diagram untuk show the filling up of electrons into an orbital. So kita buat dua-dua. Okay, so sebelum kita nak buat electronic configuration ni, apa benda pertama yang kita kena tahu dalam atom dengan ion tu? Bilangan elektron. Yes, very good. Kita kena tahu bilangan elektron. So sekarang ni kita nak check dulu bilangan elektron untuk setiap atom dan ion sebelum kita buat SPDF notation. Okay, so kita tengok yang pertama, Na. Na elektron dia berapa? 11. 11, very good. Okay, Na plus? 10. Yes, very good. Tolak satu elektron. Okay, chlorine? 17. 11. So Cl minus? 18. 18, very good. Aluminium, Al? 13, 13. Al 3 plus? 10, 10. Yes, very good. Cr? 24, 24. Cu? 29. 29. Okay, Fe? 26, 26. Fe3 plus? 23, 23. O2 minus? 10, 10. Mn7 plus? 18, 18. 18. Okay, so now kita dah tahu semua number of electron, barulah kita boleh buat dia punya SPDF notation dan juga orbital diagram. So kita buat nombor 1 dulu, Na. Saya akan tunjukkan nombor 1. Na. So Na kita tahu dia punya number of electron dia 11 lah. Okay, so dekat sini, alright, macam mana nak buat SPDF notation? So kita kena susun ikut 1s, 2s, 2p, 3s tu. Ikut afbau lah kan. So dia ada 11 elektron. So kita akan isi dekat 1s dulu. So 1s, s orbital boleh fill up to maximum 2 elektron sahaja. So 1s2. Okay, lepas dah 1s habis, kita kena pergi kepada 2s. So 2s pun s orbital juga. So dia boleh maksimum 2 elektron sahaja. So 2. So sekarang dah 4 yang guna. So tinggal lagi 7. Okay, tinggal lagi 7. So kita ada lepas, so dekat n equals to 2, kita boleh ada 2 orbital. Satu s, satu p orbital. Dan p orbital kita ada 3 degenerate orbital. So maksudnya untuk 2p orbital, maksimum elektron yang kita boleh ada adalah 6 elektron. So kalau kita letak 6 dekat sini, so sekarang kita dah guna 10. So tinggal lagi 1. So 2p. Lepas 2p ada tak 2d? Ada 2d ke? Tak ada. So kita terus pergi kepada 3s. So sekarang baki tinggal 1 saja. So 3s kat sini ada 1. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So dia minta kita buat orbital diagram juga untuk tunjuk filling up elektron dia macam mana. So nak buat untuk orbital diagram ada 2 cara. Satu, awak boleh buat kotak. Okay, awak buat kotak. Okay, 1s, 2s. Allah, buruknya. Tidak. Apa buruk sangat? Kenapa? Tidak, okay, tak apalah, saya sambungkan saja. Makin buruk je kalau saya buat kotak macam ni. Tak ada bakat tu. Okey je buat. Okay, so dekat sini nanti okay, so lepas tu awak label 1s, 2s, 2p, 3s. Okay, kalau awak buat line, awak buat line yang macam ni lah. 1s, 2s, 2p, 3s. So label macam biasa, 1s, 2s, 2p, 3s. So untuk elektron, okay,
awak kena buat double headed arrow. So satu arrow ni menunjukkan satu elektron. Okey, awak akan jumpa kan ada setengah buku buku rujukan dia buat half headed arrow macam ni. Okey. Sekarang ni yang saya dapat info yang terkini, kita tak menggalakkan yang ini. Kita lagi galakkan yang ini. So kalau awak jumpa buku rujukan yang guna half headed arrow tu, awak ignore je, awak ambil yang arrow yang macam ni. Okay, so 1s kita ada 2 elektron, so isilah 2 elektron atas bawah. Okay, sebab dia ada 2 different spinning motion. 2s pun sama, 2s. Okay, 2p pun sama. Satu, kalau ikut Hans rule kita kena isi singly first. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, biasakan isi macam tu supaya awak tak salah. Okay, and then 3S kita ada 1. Okay, sama juga kalau awak suka buat yang line platform ni. Sama juga cara dia. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 3S 1. Okay, so awak pilihlah awak lagi suka buat yang kotak ataupun yang line ni. Kalau saya, sebab saya kan malas kan, jadi saya suka buat yang line. Okay, alright. Tapi kalau awak rajin boleh buat kotak, tak ada masalah. Okay, next kita tengok soalan nombor berapa. Saya tak nak jawab semua, kita nombor 1 dah siap. Nombor berapa yang awak nak saya buat? Ya, saya Nak yang FE dengan FE 3 plus tu. FE dengan FE 3 plus. Okay. Alright, so dekat sini kita ada FE. So FE dia punya number of electron dia 26. Okay, so kita buat dia punya SPDF notation dulu. So dia ada 26 electron kan. So dekat sini kita buat 1s2, okay, 1s settle, 2s2, 2p6, okay, 3s2, 3p6. So kita check berapa dah? 10, 18. So lagi berapa? Lagi 8 lagi kan? So lepas 3p6, lepas tu? 4S2. Yes, very good. 4s2. So sekarang 10, 20 lagi 6, 3d6. 3d6 kan? Betul. Betul. 10, 26. Okay, 26 electron, right? So, sekarang ni kita nak buat dia punya orbital diagram. So, orbital diagram kita ada banyak ni, so saya buat panjang sikit 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ada jarak sikit lah di antara orbital yang berbeza tu, jarak lah. Tapi untuk 3D, untuk D orbital dengan P orbital yang sama tu 3 dengan 5 tu kita rapatkan sikit lah. Okay, so dekat sini 1s2. So, label dulu. Okay, label 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Okay, and then kita masukkan elektron. So 1s kita ada 2. So 1, 2, 2s pun ada 2. Okay, 2p ada 6. So biasakan isi singly first dulu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then 3s2. Okay, 3p6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then 4s2. Okay, 3d6. So sebab tu saya suruh awak biasakan isi singly first. So isi singly first. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nampak kita isi singly first baru kita pairing up. Itu ikut Hans rule. Okay, so ini untuk FE. Okay, kalau FE 3 plus pula,
So ini bukan nombor 2, sorry. Ni nombor, ni siapa tahu nombor Roman ni panggil apa nombor ni? 9 eh? 9. Wow. So ni nombor 10 lah kan? Betul. Okey. Ya benar. Bagus awak ni, pandai nombor macam ni. Okey, so nombor 10 dia minta Fe3+. So kita ada 23 elektron lah. Okey, so 23 elektron maksudnya daripada 1s sampai 4s ni sama je lah. So kita salin. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Okay, so 10, 20, 3d3. Okay, so dekat sini kita akan buat yang sama. Orbital diagram dia 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. So label 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4d. 4d, sorry. 3d. Okay. So sekarang kita nak isi kita punya elektron. So 1s, 2, 2s, 2p, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3s, 2, 2p, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4s, 2, 3d, 1, 2, 3. Okey. So apa jadi kalau awak isi elektron awak? Kan? Awak isi, awak pair up dulu macam ni. So automatic semua ni salah lah. Sebab awak tak ikut Hans rule. Okay, so kena ikut Hans rule. Singly first. Baru pairing them up. Saya. Saya ada soalan. Kena buat Fe3+ tu dia untuk stabilizekan kan? Dia buat Fe3+. Sabar. Dia, okay sorry. Saya lupa. Okay. Soalan awak tu saya rasa dah betul tu. Okay, sebab awak cakap dengan saya. Okay, ni tadi 3D. Okay. 3. Okay, tadi kita ada 4S2, 3D6, betul tak? Okay, dekat sini. Kita tengok balik yang atas ni. Kita ada 4S2, 3D6. So, kita nak buang minus 3 elektron, betul tak? So, okay, yang saya ajar hari tu, kita kena buang dulu dekat outermost shell. Maksudnya yang N dia yang paling tinggi. So, kita buang dekat N equals to 4 dulu. So, kita akan buang yang 4S dulu. Kita akan buang yang 4S dan kita akan buang satu daripada 3D. Okay, so kita akan dapat, so 4S ni tak ada lah. So 4S dah tak ada. Sebab kita dah buang 4S ni. Okay, kita dah buang 4S dan kita dah buang satu daripada 3D ni. So dia akan jadi dekat sini. Yes, 3P6, 3D, 5 dekat sini. So dekat sini 4S dah tak ada sebab kita dah buang dia. Okay, so sekarang ni kita akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan stable lah sebab dia half filled orbital is more stable compared to partially filled orbital. Sebab tu dia form Fe3+ ion ni. Okay, siapa tadi beritahu saya? Thank you. Okay, so ini untuk Fe3+. Okay, ingat kita buang highest from highest N dulu. Kita buang from highest N. So in this case highest N kita adalah 4, so kita buang dekat 4S dulu. Lepas tu yang lebih tu baru kita buang dekat 3D. Okay, ingat. Okay. Jangan jadi macam saya, okay, cuai. Okay, so kalau cuai sia-sia je exam. Okay.
So itu untuk Fe dengan Fe3+. Yang mana lagi nak saya buat? Copper. Copper. So copper ni yang awak belajar dalam Animalist case, sama macam chromium. So kat sini kita tengok copper. So copper 29. Berapa dia ni? So copper dia 29 elektron. So dekat sini kita punya SPDF notation punya electronic configuration adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Betul tak? Betul ke? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Betul tak? Ya. Betul? Betul. Okey, betul Pasti? 4S1. 4s1, 3 di 10. 3d10. So ada orang kata 4s1, 3d10. Okey, nombor 1 dengan nombor 2. Mana yang betul? Nombor 2. Nombor 2. Siapa kata nombor 1 betul? Nombor 2. Nombor 2 kan? Okey, ini kan saya kata tadi, ini Animalist case. Okey, Animalist case. Okey, sama dengan chromium. So chromium dengan copper ni dia special case. Maksudnya dia akan prefer untuk form stable electronic configuration. Compact tu dia follow off-bound. So dia tak nak follow off-bound. So kalau dia follow off-bound macam ni, ini dia follow off-bound. End up dia tak stable pun. So dia tak nak follow off-bound. Dia nak buat hal dia sendiri, dia langgar off-bound, dia isi 3D10 ni. Bagi penuh, baru dia isi 4S ni. Okay, so dekat sini yang betul adalah yang ini. So make sure awak punya answer final awak kalau soalan macam ni kan, katakanlah kan dalam soalan UPS keluar macam ni kan. Jangan salah lah. Okay, yang final yang betul, yang atas ni salah. Okay, for S1 3D10. Okay, kalau soalan dia suruh explain, okay, kenapa copper dengan chromium ni, kenapa copper dia pilih untuk ignore off-bound principle? Kenapa? Kenapa dia ignore? Dia lagi prefer half stabilis. Half fill ke ni? Full fill. Completely fill ataupun fully fill. Sama lah tu, completely fill ke ataupun fully fill, or d orbital is more stable compared to partially filled orbital. So one electron from 4s is promoted from 4s to 3d orbital. Okay, tu explanation lah. Okay, so kalau chromium, dia punya explanation dia because half fill 3d5, yes, orbital is more stable compared to partially filled orbital. Very good. So itu untuk copper. So kalau nak buat dia punya orbital diagram pun ambil yang inilah, ambil yang nombor 2 ni. Okay, for S1 3D10. So kalau kita buat sama-sama, so 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Okay. Okay, so kita isi lah macam biasa. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Okay, so part S ada satu sahajalah. So 3D kita penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So inilah jawapan awak untuk copper. Sama juga dengan chromium. Okay, kita ambil yang Animalist punya, yang lepas dia promote tu.
kita ambil yang second punya. Kita ambil yang afbau, tak ambil yang tu. Okey, lagi yang mana lagi yang awak nak saya tunjuk? Okey dah, awak boleh buat sini dah semuanya. Chromium last. Chromium, okey awak nak tengok juga chromium. Okey, kita tengok chromium juga. So chromium dia ada berapa elektron chromium? 24. 24 elektron. So chromium kita punya SPDF notation kita 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10, 18, lepas tu 4s2, 10, 20, 3d4. So kita buat dulu macam ni. Lepas tu kita padam. Okey, satu pindah daripada 4s pergi 3d, so 4s1. So 4s1, 3d5. So ni final lah. Okey, sebab ni anomalous case. Okey. So lepas tu kita lukis kita punya orbital diagram 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Okey, so kita isi macam biasa 1, 2, 3, 4. So 2p6. Okey, 3s2, 3p6, 4s1, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Alright. So, kita dah buat untuk copper dengan chromium. Lepas tu kan, soalan B dia tanya kita kan, explain the anomalous electronic configuration in chromium dan copper. Yang tadi kita dah explain tadi tu. So, ayat dia tu awak boleh. Okay, so kalau untuk explanation untuk anomalous case ni kan, kita katakanlah untuk exam kan, kita nak explain untuk anomalous case. Asal macam ni. Okay. So kalau awak nak explain anomalous case untuk copper dengan chromium, apa yang awak kena buat? Okay, yang pertama, awak kena buat orbital diagram untuk yang ikut expected orbital diagram, maksudnya yang ikut afbau. Okay, yang kedua awak kena lukis orbital diagram untuk yang actual, yang tak ikut afbau. Lepas tu baru awak buat explanation. Okay, tapi sebelum tu, benda pertama lagi sebelum tu awak kena buat yang SPDF notation dulu. Okay, so kalau awak tak tahulah nak buat orbital diagram macam mana kan. So awak kena buat SPDF notation, lepas tu awak kena buat orbital diagram expected yang ikut afbau. Okay, yang kedua awak kena buat orbital diagram yang actual, yang tak ikut afbau. Lepas tu explanation. So sekarang ayat explanation tu awak nak dapat daripada mana? Dapatlah daripada nota saya tu kan. Okay, awak cakap lah yang the half field orbital of 3d5 is more stable compared to partially filled orbital. Okay, hence one electron from 4s orbital is promoted ataupun occupied ataupun shifted into one of empty 3d orbital. Macam tu lah. Okay, ikut je nota saya punya explanation tu. Okay, untuk explanation tak ada masalah lah. So ini adalah point-point yang kena ada bila soalan suruh awak explain the anomalous case ataupun explain the anomalous electronic configuration dalam chromium ataupun copper. So susunan ni yang kena ada. This point awak kena letak. Okay, boleh So before kita proceed, ada soalan lain? Boleh pun. Okay, boleh Alright, good. So kita tengok soalan number 3. Okay, soalan nombor 3 dia kata atom Y has 20 electron. Write the electronic configuration of Y. So untuk Y, okay, so senang lah. So Y memang ada 20 elektron. So Y dia punya electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6.
10, 18. So 4s2. Okey, kalau awak letak 3D tu auto salah. Sebab kita isi kat 4s dulu baru dekat 3D kan. So isi kat 4s dulu lah. 4s2. Okey. And then soalan tanya kita, give the set of quantum numbers for the highest energy electron. So yang mana yang highest energy electron kat sini? 4s. 4s. So ini yang kita nak bagi set of quantum number. So soalan dia minta set of quantum numbers. Dia tak minta pun untuk satu elektron, betul tak? So maksudnya dekat 4s ni ada 2 elektron. So awak kena bagi set of quantum numbers untuk kedua-dua elektron dalam 4s ni. Okay, so dekat sini 4s. So kita tahu N dia NLMS. Okay, N dia 4. L dia berapa? Kosong. Yes, very good. Kosong. M dia pun kosong. S dia Positif half. positive half. Satu je ke? Satu lagi. Lagi satu. Okay, and okay, lagi satu. 4, 0, 0, negative half. Okay. Alright. So, kalau dah dekat sini kan, kalau dekat sini kita ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Okay, katakanlah. Soalan tanya yang sama. Give the set of quantum numbers for the highest energy electron. So kita nak buat yang mana punya? 3D3. Yes, sebab 3D dia punya energy lah paling tinggi dekat sini. So kalau soalan kata highest energy electrons, so ketiga 3D ni awak kena letak. Kalau soalan tanya set of quantum number for n electron in the highest energy level, so n electron satu sahajalah. Okay, so kena faham baca soalan betul-betul, jangan cuek. Alright, so itu untuk soalan nombor 3. Sekarang kita tengok soalan final, question number 4 untuk subjective question ni. So, soalan nombor 4 dia tanya kita, given the set of quantum numbers of 3 electron in the orbital with the highest energy for atom Q. Okay, so ini kita tengok 3, 2, 0, 3, 2, 1, 3, 2, negative 1. So 3, 2 ni dia, ini orbital apa ni 3, 2 ni? D. D, okay, tapi N dia 3, so 3D. 3D. So soalan A dia kata, what is the possible orbital for electron with the above quantum number? So type of orbital dia adalah 3D. So jawapan untuk number A ni adalah 3D. 3D orbital. Okay. B. Name the quantum number that determines the shape of the orbital. Apa? L. Angular momentum Dia kata quantum, name. Azimut. momentum quantum number. Angular momentum quantum number. Very good. Angular momentum quantum number L. Apa lagi nama lain? Orbital, Yes. subsidiary orbital. So ataupun awak boleh letak azimuthal quantum number. Okay, antara dua ni lah jawapan awak. Okay, next C. Write the electronic configuration of atom Q in SPDF notation and orbital diagram. So kita tahu dia kata ini adalah set of quantum number 3 elektron. Okay, dalam highest. So kat sini adalah final dia 3D3. So kita dah tahulah. Last kali mesti 3D3 sebab apa? Ada 3 elektron dekat 3D orbital ni. Okay, so untuk jawab soalan ni, so C. Okay, so awak tulislah electronic configuration of Q. Okay, yang pertama dia minta SPDF notation. Okay,
So Q sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lepas tu? Lepas tu apa? 4S2. Yes, 4s2 baru 3d3. So ini untuk dia punya electronic configuration SPDF notation. Okay, lepas tu dia suruh kita buat orbital diagram. So orbital diagram macam biasa, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3 Okay, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. So inilah awak punya SPDF notation dengan orbital diagram awak. Okay, next soalan D, dia tanya kita apa? Determine the valence shell. Okay, determine the valence shell. So valence shell ni apa? Siapa tahu? Yang N. Outermost Yang shell. Yes, very good. So valence shell ni adalah sama dengan outermost shell. Maksudnya N yang paling tinggi lah. Highest N yang ada kat sini. So highest N kita kat sini siapa? Sekarang ni 4. 4. So kat sini kita punya valence shell kita, jawapan D kita, valence shell kita adalah N equals to 4. Okay, tu yang pertama soalan dia. Lepas tu dia tanya kita, if 5 electrons are removed from atom Q, write the electronic configuration and orbital diagram for the ion form. So kat sini kita buang 5 elektron. So kita akan jadi ion dia yang mana? Ion dia jadi apa? So, Allah. So dia akan jadi Q 5 plus. Betul? Betul. Q5 plus. So kita buang 5 elektron. So sekarang ni asalnya kita ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. So kita nak buang yang mana dulu ni? 4s2. Kita buang 4s2 dulu. Kita buang yang 4s2 ni. Lepas tu lagi 3 lagi kita buang yang mana? 3d3. Kita buang yang 3d3. So tinggallah ini. Maksudnya ion QF5 plus adalah ini dia punya electronic configuration dia. So dekat sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lepas tu dia suruh kita buat dia punya orbital diagram. So kita tulis macam biasa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. S, 2p, 3s, 3p. So 1, 2, 3, 4. Okay, so kalau awak lukis tu kan lawa-lawa lah sikit kan orbital diagram ni kan, jarak sikit kan macam saya. Tapi untuk yang antara 1s dengan 2s ni ataupun 2s dengan 2p ni kena jarak lah. Tapi yang ini kena dekat-dekat sikit. Okay, bagi nampak dia satu kumpulan. Okay, alright. So kita dah habis untuk soalan subjektif. So before kita tengok sikit soalan objektif, ada sebarang soalan nak tanya saya? Puan, kan kalau Ya, dia saya. release, dia akan release daripada outermost shell. Kalau contoh kan, kalau dia receive kan, contoh untuk yang atas, so dia boleh ke yang macam receive terus masuk ke shell 3? Macam terus jadi Yelah.
Kalau dia gain elektron masuk awak Asyara. Ya. So kalau dia gain elektron, dia tak akan masuk dekat 4s lah, dia akan masuk dekat 3D dululah. Oh, so maksudnya dia boleh jadi macam Q2 minus terus lah. Q3 minus. Contoh kalau maksud awak kalau Q3 minus, dia akan isi 3 elektron ni jadi 3D6 kat sini. Q2 minus. Q2 minus. Q2 plus. Sorry. Apa aku ni? sorry. Q2 minus. Okay, ni. Dia akan masuk 2 elektron ni masuk dekat 3D3 ni. Oh, dia masuk yang highest energy level dulu lah. Oh, okay. Sebab 4S ni dah penuh. Oh, okay. Okay, dia tak boleh masuk dekat 4P sebab 4P ni tinggi lagi. Kita masuk dekat 3D dulu, kita penuhkan dulu. Kalau sebab kita ikut off-bow kan, kita penuhkan ikut dia punya energy level dia. Okay? Okay. Alright. Okay, kenapa bila kita remove elektron, kita ambil yang dekat 4S dulu? Sebab untuk remove kan, kalau dia yang outermost shell kan, dia punya attraction between elektron dengan nukleus tu paling rendah kan, paling sikit sebab dia jauh kan, shell yang paling keluar. Betul. Okay, jadi bila shell yang paling keluar, dia kurang attraction, dia senang nak remove compared to yang dalam. Boleh? Boleh. Okay, so itu untuk soalan subjektif. Kita tengok sikit soalan objektif. Okay, so soalan objektif ni awak dah buat lah? Tak buat Senyap tu tak buat Ada kot yang dah buat kan, tapi ramai yang tak buat kan. Betul tak? Buat. Okay, kalau buat soalan nombor 1 ni jawapannya apa? Sebab dia kata fill in orbitals according to the following order. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Betul, 1a. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Electronic configuration of gallium is, okay, AR ni argon punya electronic configuration, noble gas punya electronic configuration. So sebenarnya dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so the order of electron removal in the formation of Ga3+ is, so kita nak buang yang mana dulu ni? Kita nak buang yang mana dulu? Kita buang 4p, so first electron 4p, so C dengan D salah. Okay, lepas kita buang dekat 4p, kita buang dekat 4s. So, lepas 4s, yang ketiga nak buang kat mana? 4s juga lah sayang. Sebab apa? 4s ada 2 elektron sayangku. So kita ambil jawapannya adalah B. Kan 3 elektron, satu dia buang dekat 4p, satu lagi dia buang dua-dua tu daripada 4s. Okay, so jadinya jawapan nombor 2 B. Okay, boleh faham Ya Ashraf, faham? Okay, alright. Okay, next nombor 3. Which of the following does not obey Pauli exclusion principle? So Pauli kata apa? Dia kata apa? Pauli kata tak boleh ada elektron yang ada sama electronic configuration. Yang ada sama NLMS, set of quantum number, betul? So dekat sini, siapa yang tak ikut Pauli ni? A, B, C. C. Okay, kenapa C? Sebab dua arrow sama arah. Dua area yang sama arah. Dalam satu orbital tu ada yang sama arah. Okay, sepatutnya satu orbital kena different opposite direction kan. So betul lah jawapan awak tu. Jawapannya C. Okay, next number 4. The electronic configuration for element X with 7 electron is obtained based on the following principle except ini dah sah jawapannya apa ni? Heisenberg. Kalau jawab salah juga tak tahu cakap apa, soalan cepumas ni. Okay, 5.
The Pauli exclusion principle states that, masa tu jawapannya nombor 5 ni. A, no two electron in different atoms. Different. C. C. C, no two electron in the same atom can have the same set of quantum number. So nampak tak jawapannya dalam soalan UPS. Kalau ada sama-sama tu baca betul jangan cuai sia-sia je nanti kan. Okay, so 5C. Okay, last one. Okay, nombor 6 dia kata for question number 6 to number 8, choose the electronic configuration for the following atoms and ion. So, untuk nombor 6 ni, mana dia punya electronic configuration yang betul? C. C, pandai. So C jawapan yang betul sebab cobalt dia ada 27 elektron. Okay, yang nombor 7 P3 minus. Phosphorus, lepas tu dia gain 3 elektron. Apa jawapan nombor 7? D. Donkey, yes. D jawapannya. Okay, so asalnya dia ada 4, 10, 15 kan. Lepas tu dia tambah lagi 3, sudah dia jadi 18 elektron. Okay, K plus? Donkey juga. Betul. Okay, next, nombor 9. An atom containing 8 electron in 3D orbital are arranged according to, dia ada 8 orbital. Dia ada 8 orbital. Dia ada 8 electron dalam 3D orbital. So 1, 2, 3, 4, 5. Hans. Okay. Hans dengan Pauli. Okay, so Afbau tak ikut lah sebab dia kata ni 3D orbital saja kan. So kita guna 2 saja rule. 2 dan 3. Okay, nombor 10. In the following orbital diagram of X, which principles does not or do not hold? Okay, mana ni? Dia tak ikut apa ni? Dia tak ikut prinsipal apa ni? Hans. Dia tak ikut Hans rule. Hans rule? Aufbau. Dia tak ikut Aufbau. Kan? Dia tak ikut Aufbau kan? Sebab patutnya dia kena isi penuh dulu 2S. Yang dia tak ikut Hans rule juga kot. Betul lah. So kiranya semua juga. tapi untuk 2S ni dia tak apply Hans rule. Dia terus isi 2S satu, dia isi Tapi yang confirm Afbau principle lah kan? Betul tak? Betul. Okay, nanti yang Hans rule ni nanti saya confirmkan. Alright, so dah habis dah soalan tutorial kita untuk 2.3. Yeay, tepat pukul 10. Habis. Okay, habis. So esok kita masuk chapter 3. Okay, so jap saya stop recording.